Apabila hidup kita ukur dengan kepuasan ataupun diukur dengan akal dan nafsu yang ada pada diri ini, tetap sahaja kita tidak akan mampu untuk melahirkan kebahagiaan dalam hidup, dan tetap sahaja keputusan-keputusan yang kita wujudkan dalam hidup kita semuanya membawa kepada perkara-perkara yang tidak meyakinkan kita untuk kita memperolehi kebahagiaan tersebut. Kerana bahagia itu bukan datang daripada manusia. Bahagia itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mencari kebahagiaan yang kekal, sa'adah fid dunya wa fil akhirah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di hari akhirat, maka perkara yang kita nak dapatkan itu hanyalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan suatu lagi ayat agar sebagai seorang yang beriman kepada Allah, satu, dan yang kedua, mereka mestilah lahirkan dalam diri mereka itu orang yang bertakwa pada Allah. Ustaz, apa beza di antara orang yang beriman dengan orang yang bertakwa? Kadang-kadang kan timbul dalam pemikiran kita, apa beza antara iman dan juga takwa? Bukankah iman itu kita meyakini apa yang disebut oleh Allah, ataupun lebih mudahnya, 6 asas utama sebagai paksi untuk menjadikan kita ini insan yang beriman kepada Allah. Seperti mana yang disebut oleh malaikat Jibril ketika itu ditanya kepada Nabi SAW, "Ma huwal iman?" An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. 6 perkara yang disebut oleh Nabi SAW, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan telah pun menghafal asas-asas dalam kita beriman pada Allah. Habis itu kalau dah beriman, apakah mereka tidak bertakwa kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu mereka akan dapat menampilkan kesempurnaan iman yang dibataskan ataupun diperdetailkan dalam ciri orang yang bertakwa pada Allah. Yang hakikatnya takwa itu adalah merupakan punca kesempurnaan iman seseorang. Jadi ada orang yang beriman tapi imannya masih lagi belum sempurna. Kan ada dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah kata, "Wallahi la yu'min." Wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman. Maksudnya bukan bermaksud dia tidak beriman. Maksudnya demi Allah dia belum lagi sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila begitu Rasulullah menimbulkan soalan tersebut, menyebabkan para sahabat ketika itu terpinga-pinga. Kenapa dianggap seseorang itu belum beriman? Belum sempurna imannya. Antaranya Rasulullah mengatakan, "Man la ya'man jaruhu bawa'iqah." Iaitulah seseorang jirannya dia tidak aman dengan kejahatan yang dilakukan olehnya. Ada orang yang beriman tapi dia memiliki sifat hasad dengki. Dia tengok orang lain ada kelebihan, maka ketika itu dia mulalah untuk mencari jalan bagaimana nak menghilangkan nikmat yang diperolehi daripada seseorang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Maka begitulah seterusnya, bahawa iman dan juga takwa itu bezanya apa? Bezanya dari sudut penampilan kesempurnaan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada orang yang beriman dia masuk neraka. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala masuk neraka. Kenapa? Disebabkan amalan-amalannya belum lagi mencukupi untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Man kana mithqala dzarratin, ada dalam hadis Rasulullah, barang siapa yang ada walaupun sebesar zarah dalam dirinya keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, nanti tetap sahaja dia akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beriman, dia masuk dalam neraka kalau sekiranya amalannya tidak mencukupi, tapi tetap akhirnya dia akan dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala setelah dosa-dosanya itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu beza di antara iman dan juga takwa. Takwa ini adalah merupakan ciri yang menyempurnakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah melihat ciri-ciri takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya adalah berbentuk amalan-amalan dalam hidup. Cuba rujuk dalam juzuk yang keempat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Allah dengan melaksanakan amal-amal salih, ya, dan syurga yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa seluas langit dan juga bumi. Kemudian Allah perdetailkan. Tengok dari surat apa orang yang bertakwa lakukan. Alladzina yunfiquna fis sarra, mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam keadaan
sama ada dalam keadaan dia kaya, dalam keadaan dia sehat, maupun darra, dalam keadaan dia susah, tetap infak harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ciri orang yang bertakwa pada Allah. Lagi apa dia? Alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhimin. Sifat manusia ini, ya, kadang-kadang dia tidak mampu untuk menahan kemarahan. Asyik bergaduh dalam hidupnya. Tidak ada jalan penyelesaian dalam hidup. Dan itulah yang berlaku bukan hanya sekadar pada orang yang tidak beriman pada Allah, sebaliknya juga berlaku di kalangan orang yang beriman. Dan sebab itu kan hadis Nabi SAW, Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud. Ya, orang-orang Yahudi itu dia berpecah sebanyak 71. Sementara An-Nasara dia berpecah sebanyak 72. Dan umat Islam berpecah, wasataftariku ummati, umat aku ini dia akan berpecah sampai kepada 73. Daripada 73 hanya satu sahaja yang Rasulullah kata ma ana alaih wa ashabi, mereka yang mengikut aku dan juga mengikut manhaj yang dibawa oleh sahabat-sahabatku. Puncanya kenapa? Perselisihan yang berlaku. Dan Allah katakan apa puncanya? Antaranya sifat marah. Allah kata orang yang bertakwa, lihat, dia dapat mengawal kemarahan. Wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang sentiasa memaafkan orang lain. Hidup, ya, memang dalam hidup kita ni nak maaf bukan satu kerja yang mudah, apatah lagi seseorang yang dia banyak melakukan penganiayaan kepada kita. Macam-macam perkara, tuduhan-tuduhan yang dibuat dan sebagainya. Rasa sakit hati itu ada, tapi orang yang memaafkan itu adalah insan yang terbaik. Hatta termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar walaupun radhiyallahu anhu, walaupun dia adalah merupakan seorang sahabat, masya-Allah, yang kalau Rasulullah kata infak hartanya, seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila Rasulullah arahkan untuk meyakini apa yang dibawa oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar tidak sama sekali mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan, dengar dan mentaati perintah. Termasuklah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi Sayyidina Abu Bakar, walaupun dalam keadaan demikian, ada satu kesilapan yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia payah nak memaafkan seseorang yang telah menyakiti anaknya. Iaitulah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yang ketika itu dituduh sebagai seorang wanita yang melakukan hubungan sulit bersama dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hadisul ifk. Itu ada ceritanya dalam surah At-Taubah. Dan apa yang berlaku, tuan-tuan, para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abu Bakar dia ada memberikan seorang saudaranya, saya terlupa nama saudara Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq, yang ketika itu dia adalah seorang yang miskin. Sayyidina Abu Bakar setiap bulan bagi duit, bagi belanja apa yang diperlukan. Sampailah satu ketika yang diberikan keperluan tersebut, dia menyebarkan cerita yang tidak enak tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar berjanji, aku tidak akan memberikan harta aku ini untuk dibelanjakan kepada diri seseorang, orang yang telah menyakiti anakku ketika itu. Subhanallah. Dan akhirnya Allah tegur perbuatan tersebut. Saya terlupa ayat itu. Allah menceritakan teguran tersebut sehingga akhirnya tersedar Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq memaafkan kesalahan yang telah pun dilakukan. Bukan mudah kita nak memaafkan orang. Tapi itulah hakikat nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang-orang yang hidupnya sentiasa melakukan sesuatu amalan dalam keadaan ihsan, dalam keadaan yang terbaik. Kita buat dengan kadar yang terbaik untuk kita lakukan, dan kita nak perhambakan pada Allah Subhanahu wa taala, tunjuk sesuatu yang terbaik dalam kita melaksanakan sesuatu kerja. Kemudian di hujung ayat itu Allah ceritakan pula apabila seseorang yang beriman itu melakukan dosa pada Allah, nak naikkan martabatnya sebagai martabat takwa, dia akan segera tersedar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Waktu itu baru dia ingat Allah, dia buat silap, dia telah menzalimi dirinya. Dia ingat Allah, lantas segera dia memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah juga ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ringkasnya, ada tak beza di antara iman dan juga takwa? Jawapannya ada perbezaan di antara iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hujung ayat ini menarik. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah olehmu itu dengan kata-kata yang sadid. Sadid ni dia menggunakan wazan fa'il. Itulah sadidun, yang tepat, yang betul. Ada dua makna yang disebut oleh para ulama.
Yang pertama, jangan kita berbohong dalam hidup. Jangan kita berbohong dalam melakukan ataupun dalam kita melaksanakan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Berbohong itu hanya 3 sahaja yang disebut oleh para ulama. Yang pertama, islah bainan nas, kita nak membuat perdamaian di kalangan manusia. Tengok ada pergaduhan ni, masalah takkan selesai ni dalam hidup ni. Kalau ini berterusan, maka akhirnya hubungan ukhuwah sebagai seorang yang beriman pada Allah akan terus retak. Maka kita mencari jalan bagaimana untuk merapatkan semula hubungan tersebut. Jadi mungkin kadang-kadang masing-masing ego. Yang seorang ego ni, selagi dia tak minta maaf kepada saya ni, saya tak akan maafkan dia. Tanya balik orang lain, bukan saya buat salah, yang buat salah dia, takkanlah saya nak minta maaf kepada dia. Dengan sebab itu sahaja, akhirnya masing-masing tidak mahu untuk memohon maaf atas kesilapan yang dilakukan, dan kita pun memberitahu sebagai orang tengah, sebenarnya dia nak mohon maaf kepada kamu tapi dia malu dan segan. Maklum sajalah nanti egonya terjatuh dan sebagainya. Yalah, dia memiliki jawatan yang tinggi, nak mohon maaf kepada orang yang berada di bawah. Kita sebagai orang tengah ni, kita mencari jalan bagaimana. Maafkanlah dia, berikanlah jawapan dan sebagainya. Dan akhirnya berdamai. Maka dalam bab tersebut, walaupun kita berbohong dalam bab tersebut, tujuannya adalah untuk mengislah dan mendamaikan di kalangan manusia itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Yang kedua, iaitulah peperangan. Di dalam peperangan, dalam peperangan juga boleh lakukan tipu daya untuk memenangkan umat Islam dalam perjuangan Islam. Dan kemudian yang ketiga juga mengislah di antara bainaz zaujain, di antara dua pasangan suami dan juga isteri. 3 perkara ini sahaja yang dibenarkan untuk kita lakukan satu istilah kita kata pembohongan atas tujuan-tujuan tersebut. Adapun selain daripada itu tidak dibenarkan, sebab apabila seseorang telah memulakan kata-kata yang dusta dan juga berbohong, akhirnya dia akan menjadi satu tradisi dalam hidupnya, adat dalam hidupnya. Dah mula dah, akhirnya kita akan terus memulakan. Sebab ketika kita berbohong, waktu itu syaitan sedang berada bersama dengan kita dan menambahkan lagi kepada kita keseronokan untuk kita melakukan perbuatan seumpama itu. Sebab itu Rasulullah begitu mengambil berat tentang soal berbohong ini, sehingga ada dalam hadis Nabi SAW, ana za'imu bi baitin fi wasatil jannah. Aku adalah merupakan penjamin dalam sebuah istana dalam syurga kelak, iaitulah istana itu terletak di pertengahan syurga. Dia ada syurga yang terbawah, syurga yang tengah dan syurga yang di atas. Kemudian ditanya kepada Nabi SAW, ya, siapakah mereka ini yang akan duduk pada pertengahan syurga tersebut? Liman tarakal kadzib. Bagi mereka yang meninggalkan akan kata-kata dusta, sekalipun dia hanyalah sekadar joke ataupun sekadar suatu gurauan semata-mata. Dia nak bergurau, dia berbohong. Saya ni gurau je, bukannya saya bercakap tu. Walaupun dengan bergurau, dia tinggalkan perkara tersebut, maka dia mendapat jaminan daripada Nabi SAW berada di pertengahan syurga Nabi SAW. Yang kedua, selain daripada kalimah berbohong, yang kedua iaitulah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi SAW maupun ayat suci Al-Quran. Jangan diputar belitkan dari sudut kefahaman dan maksudnya. Itu juga kalau kita putar belitkan dan kita memahami dengan satu kefahaman yang tidak pun dibawa oleh para ulama', maka itu juga termasuk dengan mereka yang berbohong. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong ke atas diriku ini dalam keadaan muta'ammid, dalam keadaan sengaja, maka dia telah menempah kedudukannya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyaz billah.